A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang disayangi pelajar-pelajar semester 1 bagi sesi 1 2021-2022. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang ke Politeknik Ungkoma. Dan ini adalah pembentangan daripada pihak unit penilaian dan peperiksaan. Mula-mula sekali saya perkenalkan diri. Nama saya Encik Saiful Azmin bin Abdul Wahid, merupakan Ketua Unit Penilaian dan Peperiksaan Politeknik Ungkoma, juga sebagai pegawai peperiksaan DH44 di Politeknik Ungkoma. Jadi dalam masa yang sama saya akan terangkan, pertama adalah nama unit. Jadi unit ini dinamakan Unit Penilaian dan Peperiksaan, ataupun dengan pendeknya dipanggil Unit Peperiksaan. Jadi organisasi ini, unit tersebut diketuai oleh saya sebagai ketua unit, manakala dibantu oleh pegawai peperiksaan. Ada dua pegawai peperiksaan, iaitu yang pertama Puan Syamsina binti Muhammad Anis. Yang kedua pegawai peperiksaan juga Encik Nur Haswira bin Buyung Gadang. Manakala urusan di unit juga dibantu oleh dua orang, iaitu pembantu tadbir Puan Nur Rashikin. Yang berikutnya adalah pembantu operasi Encik Faizul. Selain daripada staf-staf unit penilaian dan peperiksaan, unit ini juga disokong oleh jabatan yang diketuai oleh Ketua Penyelaras Peperiksaan Jabatan. Kalau ikutkan, kita ada 6 jabatan induk, iaitu jabatan yang ada pelajar, dan 2 jabatan akademik sokongan. Iaitu yang pertama, Jabatan Kejuruteraan Awam, iaitu Puan Farizan. Jabatan Kejuruteraan Elektrik Encik Muhammad Razib. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Encik Ahmad Syafawi. Jabatan Matematik, Sains dan Komputer ataupun JMSK Puan Lim. Jabatan Perdagangan Puan Zainora. Jabatan Pengajian Am iaitu Ustazah Nur Haslina. Dan akhir sekali JTMK ataupun Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, itu Puan Jessie. Jadi fungsi unit penilaian dan peperiksaan ini, kalau ikutkan saya bagi yang berkaitan dengan pelajar lah. Itu yang pertama, hal ehwal pendaftaran khusus. Jadi pelajar-pelajar sekalian, syarat untuk meneruskan pendaftaran khusus adalah pelajar-pelajar perlu menjadi pelajar Politeknik Ungkoma, iaitu kena mendaftar sebagai pelajar di Jabatan Hal Ehwal Pelajar lah. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti membuat pendaftaran khusus di sistem IPO. Untuk maklumat pelajar, IPO ni merupakan sistem berkait rapat dengan segala urusan PDP ataupun pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Ungkoma. Dan pelajar-pelajar mesti membuat pendaftaran khusus dengan nasihat penasihat akademik lah. Yang kedua, fungsi unit adalah menguruskan hal ehwal peperiksaan dan penilaian akhir. Jadi untuk makluman pelajar-pelajar ni, segala urusan daripada urusan kehadiran pelajar sehinggalah peperiksaan akhir dijalankan, tak kira lah sama ada berjalan secara atas talian ataupun bersemuka, pihak unit yang akan uruskan dan dibantu oleh jabatan akademik. Yang berikutnya, yang nombor 3 adalah berkaitan hal ehwal keputusan. Jadi pelajar-pelajar setelah selesai menjalani peperiksaan ataupun selesai menghabiskan PDP ataupun atas talian, maka kita akan keluarkan keputusan bagi pelajar-pelajar sewajarnya berdasarkan kepada pencapaian
yang telah pelajar lakukan. Jadi keputusan ini penting sama ada pelajar. Yang pertama adalah untuk melayakkan kepada semester berikut berdasarkan kepada struktur program di jabatan ataupun tamat pengajian. Jadi kita bagi pihak unit akan menguruskan segala keputusan termasuk rayuan. Sekiranya ada pelajar-pelajar yang ingin buat rayuan, kita akan proseslah. Dan akhir sekali berkaitan dengan persijilan. Setelah pelajar-pelajar tamat pengajian, jadi pihak unit akan menguruskan hak ehwal persijilan daripada transkrip sehinggalah persijilan. Namun detail ataupun yang dikatakan spesifiknya urusan persijilan ini akan diterangkan oleh pegawai yang berkenaan. Jadi pihak unit amat berharap pelajar-pelajar ni supaya cekal dalam memulakan hidup baru di Politeknik Unkoma, sama ada atas talian ataupun bersemuka, dan memastikan impian untuk berjaya di Politeknik Unkoma sepadan dengan usaha pelajar-pelajar di Politeknik Unkoma. Sekian, saya mengucapkan selamat datang lagi sekali dan semoga berjaya dalam pembelajaran pelajar-pelajar sekalian. Sekian, assalam. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Saiful Azmin, Ketua Unit Penilaian dan Peperiksaan, atas pengenalan dan fungsi UPEP. Sekalung tahniah saya ucapkan, dan kami juga dari Unit Peperiksaan mengucapkan untuk kesemua pelajar-pelajar baharu sesi 1 2021 2022 lah. Tahniah terpilih ke antara salah satu Politeknik Premier iaitu Politeknik PO. Okey, saya perkenalkan diri saya Puan Syamsina binti Muhammad Anis, pegawai peperiksaan di Politeknik Unkoma lah. Kita akan cakap secara tak formal lah supaya saudari-saudara faham taklimat unit exam pada kali ini. Okey, taklimat ni lebih kepada secara ringkas apa fungsi unit exam kepada saudara-saudari dan betapa pentingnya unit exam ni untuk saudari-saudara semua sepanjang bergelar pelajar lah di Politeknik Unkoma untuk mengetahui apa fungsi unit exam ya. Kita akan taklimat ni dia berdasarkan kepada buku arahan peperiksaan dan kaedah penilaian lah. Yang ini saudari-saudara semua boleh download ataupun buat turun di laman web UPEP sendiri, iaitu yang tertera di slide lah, upep.mypolitech.com. Okey. Sepanjang saudari dan saudara bergelar pelajar di Politeknik Unkoma, ini adalah arahan yang diperlukan, yang kena baca dan kena faham. Sebab selalunya bila dah jadi SEM akhir, ramai yang confused. Okey. So memang buku ni wajib lah. Kita tak disediakan hard copy. So student kena download sendirilah kat sini. Kalau tak nak download pun tak apa, just tengok dekat situ je. Okey, taklimat saya akan terbahagi kepada beberapa bahagian dan saya akan memang guideline ni saya akan ikut daripada buku arahan ni sendirilah ya. Jadi kita akan pergi ke bahagian 2. Ini selalunya apa yang student hadapilah ketika berada di berada di Politeknik Unkoma. Okey, bahagian 2 adalah peraturan pendaftaran khusus. Okey, bila dah selesai minggu suai kenal. Okey, bila dah habis suai kenal ni nanti, pelajar perlu mendaftar khusus. Okey, normal lah. Dia dah masuk kena daftar khusus sebab nak tahu khusus apa yang nak diambil pada semester kali ini. Jadi dalam bahagian 2 ni terdapat beberapa pecahan, iaitu pelajar ada pendaftaran khusus, kredit khusus, kita ada CTCE iaitu pindahan kredit, penambahan khusus, pengguguran khusus, mengikuti khusus dan mengulang khusus. Okey. Dan terakhir, memperbaiki grade khusus. Okey, secara overall
dalam arahan ni memang lengkap. Jadi pelajar boleh rujuk. Saya cuma akan go through beberapa perkara yang penting lah. Okey, pertama sekali pindah kredit. Okey, pindah kredit ni CTCE lah dalam bahasa orang putihnya. Credit transfer dan cost exemption. Okey, selalunya pindahan kredit ni pelajar kena buat pada 3 minggu yang pertama, iaitu minggu 1 ke minggu 2. Okey, selalu kita bagi ruang masa itu untuk pelajar buatlah pindahan kredit. Pindahan kredit ni pelajar boleh muat turun dia punya garis panduan dalam garis panduan CTCE Politeknik Malaysia. Boleh cari di laman web JPPKK. Okey. Dan pindahan kredit ni selalunya dilakukan, contoh kalau macam awak ni dari mana-mana institusi sebelum ni yang ada dah ambil kursus tu dan nak ditransferkan, so tak perlu ambil dah, tak perlu ambil semester kali ni. Itulah kredit transfer. Okey, untuk maklumat lanjut nanti tengok garis panduan tu. Okey, yang kedua, pendaftaran khusus Okey, pendaftaran khusus ni dan pengesahan ni kita lakukan pada awal semester. Pelajar kena merujuk penasihat akademik. Okey, penasihat akademik ni selalunya dalam satu kelas tu penasihat akademik ni yang samalah. Mungkin berubah setiap tahun atau semester, saya tak pasti, tapi itulah penasihat akademik awak. Jadi pelajar kena tahu siapa penasihat akademik, kena tahu nombor telefon, apa-apa sebarang masalah ketika di Politeknik Unkoma. Selain daripada merujuk pada senior, pelajar boleh merujuk dengan PA sendiri masing-masing. Setiap jabatan ada PA Tempoh 2 minggu 2 minggu saja untuk proses daftar, gugur khusus, ubah section semua tu lah. Kita bagi proses 2 minggu. Okey. Lepas tempoh tersebut, katakan dalam tempoh 2 minggu tu tak settle lah juga. So, pelajar kena dapatkan bantuan daripada penasihat akademik. Okey, penasihat akademik kena membantulah, akan membantu saudari-saudara semua untuk apa-apa perubahan. Dan sekiranya tempoh 1 minggu yang PA tolong tu pun tak selesai juga, iaitu kena adalah dia punya consequences after that. Selalunya pada time-time macam ni, pelajar selalunya lah dia lupa nak simpan salinan yang dia dah buat. Okey, contoh bila awak daftar kursus semua kan, make sure awak simpan salinan awak. Sebab apa? Boleh jadikan rujukan. So kalau ada macam apa hiccups kat situ, pelajar boleh bagi kat PA pun boleh bagi sebagai rujukan untuk kami lah, unit peperiksaan. Kita boleh tengok mana dia punya loopholes lah. Okey, simpan. Kalau tak tahu, tanya senior. Senior hebat-hebat mesti tahu. Dan tanya PA ataupun boleh tanya kepada KPPJ jabatan lah. Setiap jabatan ada KPPJ masing-masing. Okey. Selalunya time pendaftaran khusus ni tak ada apalah yang susah sangat sebab pelajar diberikan pilihan untuk daftar khusus apalah berdasarkan program dan depa punya, you guys punya program lah sendiri. So kena alert lah, sentiasa alert, jangan tertinggal kapal Okey, itu untuk pendaftaran khusus. Alright. Okey, sebelum kita pergi ke pendaftaran khusus, nanti dekat belakang nanti saya akan terangkan lagi lah mana kita boleh dapat segala borang-borang ni. Okey, selalunya bila anda bergelar pelajar PO, PO ni special sikit sebab kita ada satu sistem sendiri iaitu IPO. Okey, sistem ni awak semua kena jadikan macam yang wajib awak tahulah selain pada buku arahan tadi. Sebab sepanjang belajar kat sini, memang akan sentiasa deal dengan IPO ni. IPO ni kita punya sendiri. So apa-apa benda, perkara, maklumat ke akan disampaikan melalui IPO. Masuk kelas, kehadiran, MC semua melalui IPO. So kena tahu apa username, apa password. Okey, jangan terlupa. Dan kalau terlupa password pun boleh reset, jangan risau. So tak ada isu kata saya tak boleh login. Itu memang selalu pelajar-pelajar bagi tahu. Kami tak boleh login IPO. Dia masalahnya mungkin internet tak okey atau pelajar tu sendiri tak pernah access IPO, which is happen before. Memang ada students yang tak pernah login pun IPO dia. So saya pun tak pasti macam mana dia boleh hidup di IPO dengan tak aware dan tak alert dengan IPO dia sendiri. Okey, so alert lah dengan IPO anda.
Alright. Sekarang ni kita akan pergi kepada kredit khusus ya. Okey, kredit khusus ni yang kredit khusus saudari-saudara sekalian lah. Dekat tu kita tahulah dekat dekat struktur pengajian ya. Selalunya jumlah jam kredit minimum adalah 12. Selalunya kebiasaannya itu pun bergantung kepada program masing-masing lah. Dan maksimum 20. Jadi saudari-saudara bolehlah merujuk kepada PA untuk suggest kalau kata minimum 12 je mungkin nak tambah kan. So suggest bolehlah bertanya pendapat PA dan juga KPPJ ataupun senior-senior lah. Tapi carilah senior-senior yang membantu ya. Bukan yang bagi nasihat tak betul lah. Alright. Kena rujuk dokumen dan struktur program sebab ada setengah program tu dia berbeza tahap minimum dan maksimum dia. Dan yang ini nanti akan disampaikan oleh pegawai peperiksaan Cik Noh Haswira lah berkenaan PNN, HPNM, GPA, CGPA semua. Alright. Okay, macam tadi saya ada cakap kan, selalunya time daftar khusus tu apa selalu berlaku. Okay, kadang-kadang pelajar tak alert tau. Dia tak daftar khusus lagi. Dia rasa macam tak apalah, nanti dia daftar. Dia masuk kelas dulu. Which is salah lah. Sebabnya selalunya kalau dia tak daftar khusus, dia tak boleh masuk kelas. Sebab bila you dah daftar khusus, nama you baru ada dekat kehadiran. Kalau tak daftar khusus, nama tak ada. So kalau you masuk pun dan pensyarah tak check, sia-sia lah awak masuk. Sebab nama awak tak appear. So nanti ni akan jadi isunya bila awak nak masuk periksa. Sebab apa? Bila kehadiran awak tak cukup, awak akan ditahan daripada masuk periksa. Selalunya kes-kes macam ni lah. Dia kata dia tak sedar yang nama dia tak ada dalam kelas tersebut. Tak ada dalam kursus tersebut. Ni selalu jadi. Bila kita tanya kenapa awak tak sedar? Rupanya dia tak check. Dia tak daftar kursus. Dia main masuk je. Dan kalau dapat pensyarah yang alert, pensyarah ni akan cakap lah awak kena keluar pada kelas. Tapi kalau awak dapat pensyarah yang tak alert, kesian awak, kesian pensyarah. Kesian pensyarah lagi lah. Sebabnya itu menjadi tanggungjawab awak. Sebab tu awak kena simpan borang pendaftaran khusus semua tu dan dapatkan pengesahan daripada PA ataupun KJ jabatan. Okey? Okey, ini contoh Contoh awak tengok dekat slide tu lah. Okey, Abu tersalah mendaftar kod khusus dan tempoh yang diperuntukkan telah tamat. So, apa Abu perlu lakukan? Abu tak boleh simply kata, okey, saya dah salah daftar khusus, saya nak masuk je. Saya nak masuk kelas baru. Tak boleh. Sebab pensyarah khusus tak tahu yang Abu masuk kelas baru. Sebabnya bila pensyarah khusus tengok senang nama, tiba-tiba Abu ada dalam kelas. Pensyarah khusus mesti tanya, bila masa awak masuk kelas saya? Bila masa awak daftar? Apa-apa semua, okey? So, dia kena buat steps ni lah. Dia kena isi borang gugur khusus. Maknanya dia kena gugurkan khusus yang dia nak gugur, yang dia tersilap daftar tu. And then dia kena daftar juga, dia kena isi borang daftar khusus. So, 2 borang berbeza. Okey? Selalunya kadang-kadang kadang-kadang bila ada student datang, dia kata saya nak daftar khusus baru. Lepas tu kami akan tanyalah, okey, ada borang? Tak ada borang. Kenapa tak ada borang? Dia kata dia tak tahu mana nak cek borang. So saya bagi tahu sekarang ni ya, so awak semua tahu. Borang tu boleh dapat kat mana? Dekat IPO awak, dekat laman web kita pun ada. Tak pun kalau rasa bukan teknologi savvy ni, tanyalah senior. Tanya PA. Kalau rasa saya ni bukannya up to date sangat dengan teknologi, saya tak suka lah teknologi, tak apa, fine. It's up to you. But you can always ask person. You can always ask other people around you, okay? Jangan duduk dalam gua. Tanya orang. Okay? Okay, ni contoh borang Contoh borang, 2 borang ni. Isi elok-elok, bagi kat kita nanti, kita akan proses lah. Tapi make sure ikutlah betul-betul. Jangan isi atas je, bawah tak isi. Tak dapatkan tantangan pensyarah khusus, tak dapatkan pengesahan KJ, bagi borang kosong. Jangan ya, buat betul-betul lah. Okey, sekarang ni saya akan proceed kepada bahagian 3 iaitu peraturan peperiksaan dan penilaian. Okey, macam tadi saya ada mention pasal kehadiran awak kan. Okey, apa syarat layak untuk awak masuk peperiksaan akhir? Setengah student dia bukan tak tahu, dia tahu tapi dia mungkin lupa. So saya remind lah once again in case you guys have forgotten Okey. Selalunya bila kita nak masuk exam, kita pensyarah semua akan tengok, PPJ semua akan pastikan pelajar ni layak ke tak. Macam mana nak tahu layak ke tak? Okey.
kita boleh tengok dekat garis panduan juga, tapi saya terangkan. Dia kena daftar khusus berkenaan. Itu yang saya cakap, awak kena daftar khusus. Bila awak tak daftar khusus, awak main masuk, dah sampai nak masuk exam, tiba-tiba nama awak tak ada dalam khusus tu. So, awak tak layak masuk exam. Memang ada kes-kes macam ni. Ni kesnya kita panggil terlepas pandang, human error, tak apa. Jadi, alert lah. Pelajar kena alert, okay? Jangan salahkan pensyarah khusus, jangan salahkan penasihat akademik. Every actions is our own responsibility, bukan salah orang lain. So, kena alert. Alright? Lagi satu, kehadiran. Okay, kalau awak tengok kat sini ya, 13.1.2. You guys kena attend 80% atau lebih. Okay, iaitu pengiraan tu pengiraannya berdasarkan kehadiran awak lah. So, kadang-kadang kita rasa kita tak datang 3 kali. Tapi sebenarnya dah lebih 80%. So, kita ingat 3 kali tu tak lebih. Kita tak apalah, 3 kali tak lebih pun boleh masuk. Tapi kena hati-hati, kena tengok awak punya jam kredit semua. Okay, kalau jam kredit dia 1, okay, mungkin 3 kali tu tak ada apalah sangat. Tapi kena tengok juga. Kena make sure, kalau awak tak hadir, kenapa? Awak sakit ke, kan? Ke suka-suka tak datang, lewat bangun. Ada juga kes yang lewat bangun tak hadir. Tapi bagi mesej kat pensyarah kata, saya sakit. Tapi lepas tu tak boleh bagi MC. Kalau tak boleh bagi MC, maknanya awak ni tak hadir tanpa sebab. Okey? Kalau awak tak hadir bersebab, maknanya awak ada MC, ada semua. Ada alasan yang kukuh dan munasabah. Okey, so itu syarat menduduki syarat layak lah, menduduki peperiksaan. Tiada sebarang masalah tindakan tata tertib. Maknanya, walaupun awak dah dua-dua ni awak comply, tapi awak ada tindakan tata tertib. Okey, apa contoh tindakan tata tertib ya? Selalunya berkenaan dengan HCP lah, hak ehwal pelajar. Mungkin awak ada tindakan tata tertib compound di HCP. Mungkin juga awak ada buku-buku yang awak pinjam pada library, awak tak hantar. Awak okey dua ni. Hadir khusus betul, dah didaftar, lepas tu layak sebab 80%. Tapi awak tak boleh masuk. Awak macam query, kenapa saya tak boleh masuk puan? Saya dua-dua dia okey. Okey, betul, fine. Awak dua-dua dah okey. Awak ada check tak awak punya saman? Ada check tak dekat HCP? Dan ada check tak dekat library sama ada awak ada pinjam buku, tak bagi. Tu pun boleh jadi. Dah pinjam buku, bagi. Jangan buat harta sendiri, okey? Itu awak kena check. Tapi, okey, ini ada ni sikit lah. Untuk jabatan selain JTMK dan JKP, rules ni boleh diguna pakai lah. Memang diguna pakai untuk setiap jabatan. Cuma JTMK dan JKP, dua-dua program ni dia ada syarat khas. Okey. Macam JTMK, penilaian berterusan dan penilaian akhir melebihi 40%. Itu awak kena tanya awak punya PPJ untuk maklumat lanjut dan penasihat akademik lah. Awak kena comply dengan rules ni. Memang rules ni telah ditetapkan lah, bukan oleh kita, tapi oleh oleh badan-badan yang mengiktiraf program ni. JKP pun sama ya. JKP penilaian berterusan dan penilaian akhir mesti melebihi 50%. So katakan kalau macam awak gagal PB awak, gagal lah. Jangan tanya kenapa, kami bukan set up the rules. Ini awak kena tanya awak punya jabatan sendirilah. Macam JKP ini yang ditetapkan oleh Jabatan Kapal, Jabatan Laut lah, ya. So kena comply with their own requirements lah, for your own benefit in future. Alright. JTMK pun sama, kena tanya bahagian, kena tanya jabatan sendirilah. Okay, JTMK ni selalunya student yang tak aware, saya pasti pensyarah di jabatan KJ dan juga PA dah bagi tahu awak struktur program. Yang menjadi isunya bila awak tak faham dan parents awak pun dapat maklumat yang salah. Jadi bila time exam dan time final assessment, final exam ni, awak tak lulus, awak gagal. Tapi bila awak tengok markah awak, lain kan. So awak salahkan, awak kata kenapa macam ni, dan parents pun akan datang bertanya benda yang samalah. Jadi awak patut tahu struktur program ni dan apa dia punya consequences kalau PB awak tu tak lebih pada 40%. So my advice is that you guys attend each of your classes and then do each of your assignments.
Kalau ada masalah, you have to ask your PA and your own pensyarah khusus for your own benefits. Okay? Alright. Itu syarat layak. Okay, harap fahamlah. Kalau saya raju, minta maaf. Tapi boleh je tanya kami balik nantilah. Lepas, bila-bila lah, bila awak datang ke unit peperiksaan. Okay? Okay, berkenaan dengan MC tadi ya. You have to make sure ya, MC awak tu sah. Maknanya dikeluarkan oleh pegawai perubatan kerajaan atau swasta. CJ sakit ya yang dah disahkan. Bukan CJ sakit yang tak disahkan. Banyak ya, banyak kes-kes MC palsu. Ini okey dulu, kalau dulu macam mungkin lah kan, Syarah pun lembut hati, tak apalah kan. Tapi sekarang ni, kalau awak bagi MC palsu, awak boleh dikenakan tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib ni, dia punya akibatnya ialah awak mungkin dibuang daripada politeknik, gagal kursus tu ke, ikutlah. Kalau boleh janganlah menipu kan. Kalau tak sihat ke apa ke anything, kena update dekat pensyarah khusus dengan PA dan juga rakan-rakan lah yang ada sekeliling. Okey, lagi satu saya nak maklumkan sikit. Kalau pelajar tu digantung pengajian ya, dia disebabkan tindakan tata tertib, dia akan mengikut Akta 174. Okey, akta ni akta yang perlu diketahui lah oleh pelajar-pelajar. Okey, tindakan tata tertib tu mungkin boleh jadi menipu dan secara tak langsung bila ada tindakan tata tertib, awak tak boleh duduki peperiksaan akhir. Okey, tindakan tata tertib ni mungkin juga berkenaan dengan awak punya PB. Mungkin awak menipu dekat awak punya PB ke, awak plagiat orang punya, mungkin awak ambil kawan awak punya. So, boleh jadi itu pun dijadikan sebab awak tak boleh layak peperiksaan akhir. Okey? Okey, itu bagi syarat layak mengikuti peperiksaan. Sekarang kita akan masuk perkara 14 lah. Kehadiran semasa peperiksaan. Okey. Bila student dah habis ni, student dah tahu dia dapat masuk. Okey, Alhamdulillah, saya berjaya, PB saya okey. Okey, selalunya PB ni student akan tahu grade ya. Grade je student akan tahu grade apa student dapat. Okey. Jadi, kita boleh tengoklah time tu. Grade kita berapa, PB kita berapa kan. Ini pun ada isu juga ni. Selalunya, nanti saya akan pergi kat bahagian tu lah, bahagian rayuan. Sebab student ni confused. Dia selalu buat rayuan untuk PB dia. Whereas there's no such thing as rayuan untuk PB. Kita cuma ada rayuan untuk peperiksaan akhir sahaja, which is I'm going to explain later on. So sekarang kita masuk waktu kehadiran. Okey, kehadiran semasa peperiksaan. Pelajar yang tak hadir, maknanya dia tak datang tanpa sebab dia bukan ada sebab. Dia tak ada peperiksaan tu tanpa sebab. Dia macam tertidur. Dia bangun daripada sudah dia ada exam. Kata, tak apalah, dia kata. Nanti dia bagi tahulah dia punya pensyarah khusus PA yang dia tak dapat nak hadir. Tak ada sebab. Okey. So, dia kira gagal tau. Gagal peperiksaan tersebut. Jangan simply tak datang. Okey. You kena alert sebab selalunya sebelum peperiksaan, itu yang penting IPO tu. Sebelum peperiksaan, awak akan dapat jadual peperiksaan. Maknanya tak ada ruang yang menyebabkan awak ni tak tahu. Kita update semua benda. Kita akan update di IPO. We're going to update dekat Facebook Pegawai Peperiksaan PUO, dekat laman web kita sendiri, UPEP, MyPolitech tu, dekat laman web Politeknik sendiri. Maklumat tu di hujung jari saja. Nak tak nak dia cari. Itu je. Jangan salahkan kawan tak bagi tahulah exam. Tolong jangan salahkan. Ada kes yang mana pelajar ni tak masuk exam sebab dia kata dia baru print dia punya jadual pada hari kejadian dan dia kata rumah saya tak ada internet, which is very absurd sebab internet, sebabnya lagi satu pasal internet ni sendiri punyalah isu kan. And then kita dah bagi slip menduduki peperiksaan dan jadual pun awal sebelum peperiksaan, seminggu sebelum peperiksaan. So patut kalau ada masalah dia patut datang jumpa sebelum hari kejadian. Sila jadikan iktibar lah. Sebab kita tak akan layan kalau dia kata dia baru print. Itu patut jadi tanggungjawab dia sendiri. Okey. Sekiranya dia ada alasan munasabah. Okey, yang dan diperakukan ya dan mendapat kebenaran pengarah. Kita mungkin akan consider. Alasan munasabah ni macam nak cakap benda yang tak dapat dielakkan, natural disaster.
something which is beyond our control. Pergi tandai tu our control, kita boleh kawal. Yang beyond our control ni macam nature disaster, kemalangan kan. Contoh-contoh lah yang ada sebelum ni. Memang ada kes-kes banjir yang dia tak dapat duduki datang peperiksaan, kemalangan. Yang ini setelah mendapat kebenaran secara bertulis daripada pengarah, dan juga ada dia punya supporting document, so kita akan rujuk balik lah. Kita tak kejam, kita bukan kejam, kita cuma kejam bila pelajar pun kejam kat kita. Okey, nanti kita akan rujuk balik. Cuma memang waktu peperiksaan tu sila tepatilah. Maknanya kalau exam awak pada pagi, awak kena datang pagilah. Dan datang lebih awal supaya awak boleh mempersiapkan diri anda di Dewan Peperiksaan. Kalau masih face to face lah. Kita tak tahu pandemik ni macam mana. Bila pandemik ni mungkin akan ada peperiksaan secara lain, tapi itu bergantung kepada keadaan pandemik kita. Selalunya kalau face to face macam ni lah. Datang awal, tengok jadual semua. Alright. Itu untuk keadaan semasa peperiksaan lah. Okey, selain tu saya nak maklumkan juga, selalunya kes-kes yang timbul waktu peperiksaan ni selalunya, okey, ada beberapa kes jugalah yang timbul. Bila peperiksaan selalunya pelajar kena bawa dia punya matric cards, IC kena bawa lah dengan slip menduduki peperiksaan. Yang ni saya akan maklumkan nanti ya. Okey, kita akan teruskan kepada sekejapnya. Kita akan teruskan kepada arahan peperiksaan ni, calon dilarang meniru, cuba meniru atau memberi tiru dengan apa jua cara semasa peperiksaan. Plagiat dan menipu. Okey, saya nak terangkan lebih kepada ni, tapi kita akan masuk waktu semasa peperiksaan tengah berlangsung. Okey, untuk kaedah penilaian, iaitu perkara 18 sistem nilai mata, pegawai Encik Nur Hasmira akan terangkan selebihnya nanti selepas saya habis bagi taklimat lah. Okey, stay tune, tunggu. Yang itu pun penting sebab sistem nilai mata ni barulah awak faham macam mana nak kira awak punya HPNM, macam mana nak kira PNN, macam mana awak nak learn, macam mana nak daftar kursus setiap semester. Maknanya nak bagi awak punya nilai mata semua tu cantik. Itu nanti Cik Wira akan terangkan. Okey, selalunya selepas peperiksaan ya, akan ada ruang masa yang mana lepas dapat result. Okey, katakan dah habis peperiksaan, sudah dapat result dah ya. Okey, kita ada dua jenis rayuan. Maknanya kita ada rayuan keputusan peperiksaan akhir dan juga rayuan semakan semula skrip jawapan peperiksaan akhir. Ini yang saya cakap tadilah di awal taklimat tadi, yang mana kita hanya ada rayuan untuk peperiksaan akhir sahaja, bukan penilaian berterusan. Sebab penilaian berterusan anda dilakukan pada awal-awal semester sebelum menduduki peperiksaan akhir. Dan sekiranya PB anda macam JTMK tadi, JTMK dan JKP, kalau PB tak lepas dengan syarat lulus, maka tak boleh masuk exam. Sama juga dengan jabatan lain lah. PB kena lepas lah. So kalau ada masalah PB, kena selesaikan sebelum peperiksaan akhir. Yang itu kena tanya jabatan masing-masing. Unit exam tak ada terima untuk rayuan semak semula penilaian berterusan. Kita tak ada. Dalam buku arahan pun tak dinyatakan dan tak ada. Jadi harap sangat pelajar faham. Sebabnya memang ada kes pelajar hantar surat untuk penilaian berterusan. Sayang, kesian. Sebabnya bila you hantar rayuan ni berserta wang post. Wang post ni untuk peperiksaan akhir RM50 duit. Untuk rayuan semak semula sikit jawapan RM25 duit juga. So bayangkan kalau awak tak sedar yang awak ni berayu untuk benda yang tak sepatutnya dirayu. Kesianlah, rugilah kan. Tambah lagi zaman-zaman pandemik ni kan. Bacalah elok-elok arahan peperiksaan. Okey. Rayuan keputusan peperiksaan akhir ni hanya untuk kes GB dan TLI. Okey, GB ni apa? Ini short form bagi gagal berhenti. Okey, gagal berhenti ni apa? Gagal berhenti ni kalau you dapat keputusan FF lah.
Ataupun you dapat KS, kedudukan bersyarat selama 2 kali. Lepas tu TLI ni tahan latihan industri. Okey, tahan latihan industri ni kena maklumat lebih dia kena tanya pihak latihan industri. Tapi sekadar saya bagi maklumat ringkas, TLI ni tahan latihan industri maknanya awak tak layak pergi latihan industri. Sebab apa? Sebab tindakan tata tertib ataupun awak ada fail apa sebelum melayakkan awak pergi LI lah. Alright. Okey, macam mana kita nak buat rayuan ni? Senang. Ada 4 je perkara. 4 Oh, ada 5. 5 lah, 5 ya. Pertama, awak kena ada surat rasmi permohonan. Okey, saya dengan rendah dirinya mengharapkan pelajar-pelajar Politeknik Umkomaw berusaha atas diri sendiri. Maknanya bila buat surat tu pun kalau boleh sendirilah tulis. Kalau boleh lah. Janganlah minta mak bapak yang tulis. Sebab yang tahu perjalanan keputusan tu awak, bukan mak bapak awak. Kadang-kadang kita terima surat daripada mak bapak yang tulis, bukan pelajar. So kita confuse siapa yang nak belajar sebenarnya, pelajar ke atau parents. Okay, so try to write your own formal letter. Contoh surat boleh cari dekat Google, dekat internet. Banyak contoh surat rasmi. Tulis surat elok-elok. Lepas tu semua slip keputusan. Maknanya slip keputusan awak lah dari SEM berapa sampai SEM berapa. Maknanya kata SEM 2 tu awak ada gagal awak nak ni kan. So SEM 1, SEM 2 awak kena attach together. Kemudian dokumen atau surat sokongan. Okay, dokumen atau surat sokongan ni yang saya cakap tu kalau kata awak accident kan. Awak accident time peperiksaan tu. Awak tak sempat lah nak jawab. So disebabkan awak tak sempat nak jawab tu, awak gagal. Okay. So attach lah together. Nanti mesyuarat jawatankuasa akan melihat segala bukti-bukti, KJ, semua akan tengok lah. Borang kaunseling. Okey, borang kaunseling ni mana nak dapat? Pejabat kaunseling, bukan unit exam. Okey, borang kaunseling ni hanya untuk semester akhir. Okey, macam you guys SEM 1 kan? Okey, tak perlu. Tapi bila dah SEM akhir, ni untuk ingatan lah di kemudian hari. Bila SEM akhir nanti kena dapatkan borang kaunseling. Kita ada seorang pegawai kaunseling, ada 2 sebenarnya. Okey, pegawai kaunseling di kampus B. Kampus B ni Jabatan Perdagangan terletak kat situ. Dengan seni bina. Dan juga JPA, Jabatan Sokongan ada kat sini. SEM akhir ni SEM 5 lah. Okey, sebab SEM 6 awak pergi ke LI. Jadi untuk SEM akhir kena pergi dapatkan borang kaunseling. Last kali, ini yang paling penting ya. One post RM50. Okey, berkenaan one post. Ramai yang keliru. One post tak boleh diberi dekat unit exam tau. Kita tak ada jual one post. You have to go to pejabat pos untuk beli one post RM50. Contoh dia macam kat slide sebelah tu. Okey. Lagi satu, pelajar suka buat silap pada one post ni adalah pada bahagian penerima. Dia tulis nama orang lain. Sebenarnya tak boleh. Dia kena tulis nama pengarah Politeknik Umkomaw. Bukan nama pengarah tu, tapi ayat tu. Pengarah Politeknik Umkomaw, huruf besar. Dia tak boleh tulis nama pegawai peperiksaan. Dia tak boleh tulis nama pengarah yang dah lama-lama, yang dah tak ada. Tak boleh. Sebab kalau dia tulis macam tu, one post tu reject. Okay. Ni hasil kerajaan. Alright. One post tak ada beli kat sini. Tolong beli dekat pejabat pos. One post RM50 untuk rayuan peperiksaan. RM25 untuk semak semula skrip jawapan. Tengoklah ni ada bagi kat situ sekali. Okey, clear ya pasal semak semula skrip jawapan. Sekarang kita pergi pada tempoh permohonan rayuan. Alright. Ni lagi satu saya nak tekankan kat sini juga. Okey, kita ni pejabat kita, unit exam terletak di kampus B. Jadi untuk sebarang urusan surat takkan terus kita terima. Dia akan melalui pelbagai peringkat. Dia akan melalui pejabat pengarah dahulu. Jadi kita bagi tempoh 2 minggu. 2 minggu tu dari tarikh keputusan dikeluarkan. Lepas tu kiralah sendiri. Okey. Tarikh keputusan rasmi pilihan akhir. Maknanya katakan tarikh rasmi je 1 hari bulan 4. So 2 minggu daripada tempoh rasmi tu lah. Okey. Kena ingat ya. Setengah student dia ingat okey. Tempoh 2 minggu diberikan. So 13 hari bulan baru dia tulis surat. Dia baru postkan. Agak-agak awak lah semua kan. Surat tu sampai KPO bila? Mungkin seminggu lepas kot. Kita tak tahulah post laju ke tak laju dah pun. JNT pun ada juga yang tersangkut. Okey. Sebenarnya tempoh dikira surat tu sampai. So katakan surat awak sampai 14 hari bulan. Okey, sah laku. 15, 16 memang tak ada dah sebab dia dah melebihi tempoh.
Dan make sure awak punya surat tu lengkap dengan benda-benda yang kita minta tadi tu. One post. Tengah student dia bagi surat, tak bagi one post. Kena call. Bila call dia kata saya tak tahu mana nak beli one post. Kita dah terangkan. Tolonglah. Ada kesedaran diri sikit mana nak cari. Ada kesedaran diri nak mencari maklumat. Kalau tak tahu, type dalam internet where to find one post. Dah appeared kat mana boleh cari one post. Kalau tak reti English, tulis kat mana saya boleh cari one post RM50. Memang akan keluar sebiji jawapan kat situ. Risau, internet segala-galanya sekarang untuk kita. Okey? Okey, dan dinyatakan pada nombor 2 tu, maknanya permohonan lewat tidak akan diproses. Itu yang saya cakap tadi tu. Kalau awak sampai 14 petang, 15, kita tak akan layan sebab dia dah melewati tempoh. Okey, sebenarnya bukan suka-suka kita tak layan. Kita pun ada proses rayuan. Jadi tempoh yang diperuntukkan tu sebenarnya sangat sedikit untuk kami di unit peperiksaan dan juga pada PPJ dan juga staff-staff di unit peperiksaan untuk memproses. Jadi kalau student bagi kerjasama, kita pun berilah juga kerjasama yang sebaiknya. Jadi hormatilah deadline yang telah diberikan. 2 minggu tu cukup sempat. Maknanya you dah tahu result you 13 hari bulan. You boleh terus buat 13 hari bulan tu 14 ke you dah tahu result you 1 hari bulan kan. 2 hari bulan tu dah boleh terus buat, terus post. Kalau rasa takut tak sampai, boleh call unit exam 3 hari lepas tu tanya surat saya ada sampai tak. Kita boleh check kan. Ini ada yang ni hantar lepas tu buat tak tahu je. Lepas tu dah sampai 14 hari bulan, 15 baru call. Kena alert lah, right? Okay, dah buat permohonan kan. So sekarang kita nak tahu rayuan kita lulus ke reject. Kita nak tahu kan. So jadi tempoh keputusan adalah 1 minggu selepas mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan. Okey, mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan ni mesyuarat di mana pengarah semua adalah okey. Yang ini baru keputusan yang akan dikeluarkan. Bukan bermaksud awak dah hantar rayuan, tiba-tiba awak mesej PA awak, saya berjaya ke puan? Tuan, saya berjaya ke doktor? Lepas tu PA awak pun tak sampai hati kan, kata belum lagi. Lepas tu awak desak kan. Tak. So clear cut 1 minggu lepas Jawatankuasa punya meeting baru keluar awak punya result. Bagi pelajar semester akhir, dia selepas pada tarikh mesyuarat lembaga. Lain sikit ya. SEM akhir dengan SEM 1, SEM yang lain lah. Macam awak kiranya SEM 1 kan. Awak nak buat rayuan, dia akan appear result awak tu lepas mesyuarat Jawatankuasa. Alright. Saya harap awak faham. Kalau saya laju, saya minta maaf. Saya memang cakap laju. Tapi laju saya boleh faham jugalah. Jangan risau. Okey, sekarang ni kita akan masuk tindakan semasa, sebelum dan selepas peperiksaan. Alright, sebelum peperiksaan akhir. Ni kena alert Okey, apa yang awak kena buat? Awak dah settle semua, PB dah semua okey. Sekarang ni exam. Tapi sebelum exam lah. So apa awak kena buat sebelum exam? First ya, awak kena cetak slip menduduki peperiksaan akhir. Mana nak cari slip menduduki peperiksaan akhir awak ni? Okey, slip ni ada di IPO awak. Okey, tapi kena ingat, kalau awak tengok slip awak tu tak ada kursus yang awak masuk kelas, maknanya awak tak daftar lah kursus tu. Jangan kata, saya masuk kelas ni, saya belajar kursus ni, tapi kenapa saya tak ada, kursus tu tak ada pada saya punya jadual. Tengok balik awak punya pendaftaran kursus, betul ke awak ada daftar? Okey. Awak kena semak status kelayakan awak lah menduduki peperiksaan akhir. Okey, dekat slip menduduki peperiksaan akhir ni memang akan ada ruangan yang mana dia akan tulis status layak atau tak layak. L atau TL lah, tak layak. Okey, tak layak ni sebab apa? Sebab yang tadilah, kehadiran kurang 80%, dan ada tindakan tata tertib, ada saman yang tertunggak, lepas tu buku pinjam tak bayar ke, itu kena check dengan HP, kena clearkan dengan HP. Kad pelajar awak dalam keadaan baik. Awak punya matric card tu, make sure dia dalam keadaan baik dan boleh dibaca dan awak punya, bukan kawan awak punya. Saya akan beritahu kenapa. Ada kes and lepas tu awak kena tengok awak punya jadual waktu. Okey, jadual waktu ni awak kena tengok betul-betul, sebabnya kadang-kadang student dia pergi tengok draft. Okey, draft ni tak betul. Yang betul adalah yang terakhir lah, maknanya jadual waktu yang lengkap. Kena check, kena double check. Kalau rasa ada yang tak betul dekat jadual waktu tu, maklumkan cepat-cepat dekat pensyarah khusus atau penasihat akademik ataupun jabatan lah, PPJ jabatan, supaya kita boleh cross check. Okey, sebab ini peperiksaan akhir selaras.
Maknanya kalau awak contoh sokongan punya JMSK. Kalau awak ambil subjek DBM 200 macam tu, setiap poli akan menawarkan. So kena check lah. Last kali mohon restu ibu bapa. Kalau ada pelajar yang tak ada ibu bapa tu, mohonlah restu ahli keluarga yang lain. Okey, itu untuk sebelum. Jangan lupa juga IC anda ya. Make sure IC pun ada dengan awak. IC kad pelajar kena ada dengan masing-masing lah. Okey, semasa peperiksaan akhir. Kita tengok. Hadir pada tarikh, masa dan tempat yang betul. Ini sekiranya exam face to face. Okey? Exam face to face. Kita tak tahu exam kita kali ni face to face ke online ke, kita tak pasti lagi. Kita akan tengok keadaan pandemik semasa lah. Kita harapkan face to face lah, senang. Okey? Okey. Tarikh, masa dan tempat yang betul. Kenapa kena tengok ni? Sebab ada setengah student, dia pergi pada tarikh yang silap, dia masuk exam, dia jawab juga exam tu. tak ada apa yang diberikan lah, sebab dia silap jawab. Okey? Lepas tu, you kena tengok slip peperiksaan akhir you. Kad pelajar dalam keadaan baik. Lepas tu kalkulator dan alatan peperiksaan pun dalam keadaan baik. Lepas tu kena hadir pada 20 minit sebelum lah. Sebelum awal peperiksaan. Then you kena make sure tiada sebarang nota atau bahan rujukan dibawa masuk ke dalam. Sebab nanti takut kes meniru lah. Alright, saya just maklumkan sikit untuk, sebab sekarang ni SEM lepas kita buat secara PLT, iaitu online lah. Okey, jadi untuk peperiksaan secara online ni pun sama, pelajar kena memastikan capaian internet pelajar tu okey. Dan sekiranya selalunya sebelum peperiksaan, pensyarah, jabatan semua akan bertujuk kepada pelajar lah kalau ada yang ada masalah internet ke, masalah apa, akses kan kepada SIDOR semua tu, jabatan selalunya akan bertanya. Jadi mustahil jabatan tak tahu ada pelajar yang mungkin kekurangan dari segi-segi macam ni. Jadi sepatutnya pelajar alert dan maklumkan kepada PA kalau kata peperiksaan akhir secara online. Pelajar kena alert lah dan bagi tahulah, kata puan saya duduk di kawasan yang terpinggir kan, tak ada capai internet. Mungkin jabatan atau PPJ atau exam boleh uruskan sesuatu. Jangan diam je, sebabnya bila diam kita tak tahu. Kita tak ada kuasa telepati tu untuk tahu apa yang berlaku di fikiran anda, tak tahu. Okey, kena bagi tahu. Okey, itu PLT lah. Okey, itu semasa. Okey, kita akan cakap pasal selepas lah. Okey, selepas peperiksaan kena cek keputusan. Okey, sebelum selepas peperiksaan, waktu semasa peperiksaan dia. Okey, ini yang berlaku tau, time peperiksaan. Yang saya cakap tadi ada tindakan tata tertib tu kan, arahan AM tu. Memberi tiru, meniru, plagiat, menipu. Okey, kenapa benda ni berlaku? Okey, saya ambil contoh memberi tiru lah, meniru. Semasa peperiksaan, ada ya kes-kes pelajar meniru. Okey, banyak je contoh-contoh pelajar meniru ni. Bawa nota kecil lah, letak dalam botol, letak dalam kasut nota kecil. Okey, sekiranya kita tangkap, pelajar akan gagal kalau disabitkan kesalahan. Dan untuk plagiat, okey, kenapa plagiat? Okey, bila secara peperiksaan secara face to face, selalunya plagiat ni susah kita nak carilah. Okey, tapi isu ni berlaku bila peperiksaan secara online. Apa maksud plagiat? Plagiat ni awak ambil bulat-bulat orang lain punya jawapan, orang lain punya idea secara online, itu awak ambil plagiat. Sebagai contoh, kalau macam JTMK, mungkin ada kena buat software apa-apa, saya tak pasti sangat lah, saya bukan orang JTMK. Tapi bila waktu peperiksaan awak ambil source tu secara direct, awak tak ada ubah apa-apa pun, itu dikira plagiat. Dan plagiat ni pun boleh dikenakan tindakan. Sama juga untuk PB. Bagi kursus-kursus yang memerlukan awak membuat rujukan, reference kan. Kalau awak ambil directly without change the contents, editing a bit, okay, adapt dia punya ayat semua tu, itu dikira plagiat. Sila berhati-hati. Okay, lagi satu, menipu. Okey, menipu apa? Sama jugalah macam meniru. Menipu ni bila awak meniru, lepas tu awak meniru, awak menipu. Awak cakap, awak tak menirulah. Dan bila exam online ni pun ada juga kes yang mana dia ambil
kawan dia punya jawapan, dia upload kawan dia punya jawapan. So itu menipu dan juga boleh dikenakan tindakan tata tertib. Kadang-kadang kita rasa kita pandai dalam menipu, tapi sebenarnya ada orang lagi hebat yang boleh detect kita menipu tu. Kami pun pensyarah-pensyarah ni pun pernah melalui fasa-fasa exam semua ni kan. Tak tahulah, mungkin ada di antara kami pun yang lebih kurang macam tu, tak pastilah kan. Tapi janganlah menipu dan meniru, tak ada faedahnya. Buatlah exam secara jujur, okey? Okey, itu waktu exam. Selepas okey, lepas peperiksaan, bila result keluar, okey, macam mana nak tahu result keluar? Senang. Sentiasa rujuk laman web. Laman web UPEP kita, laman web polis sendiri, lepas tu Facebook pegawai peperiksaan. Okey, IPO pun ada. Macam saya cakap tadi, IPO awak masing-masing. Make sure awak ingat awak punya password lah, username dengan password. Okey? Dapatkan pandangan pegawai peperiksaan, KPPJ atau PPJ lah jika ingin buat rayuan. Lepas peperiksaan baru awak boleh buat rayuan. Okey, kadang-kadang ada setengah pelajar call. Dia kata, Puan, saya tak dapat tengok laman result saya. Kenapa dia tak boleh tengok? Okey, macam kita bagi tahu tadi, mungkin result dia ditahan atau capaian internet dia tak berapa baik. Kena faham, bila buka IPO, time semua orang nak masuk tu memang jam lah sikit kan. Cubalah lewat malam sikit ke, time-time orang dah tidur. Lepas tu, saya nak nasihatkan pelajar-pelajar jangan dedahkan password anda kepada kawan-kawan lah. Sebab kita tak tahu apa niat orang. Mungkin kawan baik kita sendiri kan, kita tak tahu. Tapi hati orang mana kita tahu. Jadi simpanlah password itu baik-baik, jangan bagi ke orang lain. Okay, alright. Okay, ini antara kita punya yang kita dah buat lah penambahbaikan. Kita ada portal UPEP kita sendiri. UPEP ni short form bagi unit penilaian dan peperiksaan. Okey, dekat portal UPEP ni semua maklumat yang terkini ada. Pegawai kita, Cik Nur Haswira, memang akan sentiasa update. Dekat Facebook, dekat portal, dekat IPO pun, dia akan sentiasa update. So, kalau awak tak dapat maklumat dekat portal UPEP, awak boleh tengok dekat mobile apps kita. Kalau tak dapat maklumat dekat mobile apps, dekat IPO. Kalau kat IPO pun tak ada, cari Facebook pegawai peperiksaan PO. Kalau tak reti juga Facebook pegawai peperiksaan PO, tanya PA. Kalau tak tahu tanya PA, tanya kawan-kawan. Kalau tak tahu juga tanya orang lain, saya tak tahu nak cakap apa. Awak kena berusahalah nak cari awak punya maklumat. Jangan senyap-senyap. Okey, ni Facebook pegawai peperiksaan PO kita ya. Alright. Okey. Sekarang ni saya punya part dah habis lah. Cuma itulah, awak kena alert lah. Saya cuma nak bercakap sikit mengenai sikap pelajar kita dah. Okey, kalau boleh, lagi pelajar-pelajar baru ni sentiasalah hormati pensyarah-pensyarah awak, penasihat akademik, staf-staf di Politeknik. Sebab bagi saya, ilmu yang diberkati tu adalah lebih penting. Okey, kadang-kadang kita rasa kita pandai, jadi kita semula kurang ajar, kita tidak menghormati pensyarah kita. Jadi hormatilah pensyarah-pensyarah yang mengajar anda, sebab pensyarah-pensyarah mengajar kan, ilmu datangnya dari pensyarah itu. Kalau diberkati lagi afdal. Okey, jangan sombong, jangan bangga diri. Kalau pensyarah tegur, terima dengan hati yang terbuka. PA tegur pun terima dengan hati yang terbuka. Semuanya inginkan kebaikan je dalam setiap perkara. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan segalanya kepada maknanya yang lepas ni kepada Encik Nur Haswira. Okey, itu saja. Terima kasih dan selamat menjadi pelajar PO dan semoga anda semua berjaya sepanjang tempoh pengajian anda di PO. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada para pelajar semester 1 ke Politeknik Ungku Omar. Dan tahniah diucapkan kerana menjadi sebahagian daripada keluarga di Politeknik Ungku Omar. Saya Nur Haswira bin Buyung Gadang merupakan pegawai peperiksaan di unit penilaian peperiksaan Politeknik Ungku Omar. Pada kali ini, saya akan menerangkan kepada anda bahagian 4 iaitu di mana penilaian dan pengiraan nilai mata dibuat. Pertama sekali adalah berbeza dari segi penilaian yang dilakukan pada para pelajar ketika di sekolah dan juga di universiti. Ini termasuklah juga di Politeknik Ungku Omar. Penilaian nilai mata yang dilakukan sewaktu saudara dan saudari di IPTA adalah menggunakan pakai penilaian nilai mata
ataupun dipanggil sebagai PNM, dan juga HPNM yang dikenali sebagai Himpunan Purata Nilai Mata. Bagaimana untuk membuat pengiraan bagi kedua-dua elemen ini? Pertama sekali, saudara dan saudari perlu mengetahui mata kredit, di mana mata kredit adalah jumlah daripada nilai mata yang didarabkan dengan jam kredit. Jam kredit merupakan jam kredit yang diambil oleh saudara-saudari bagi setiap kod kursus pada semester semasa. Sebagai contoh, pada semester 1, saudara-saudari mengambil 16 jam kredit. Dan pada semester kedua, mungkin 18 jam kredit. Dan seterusnya. Bagi pengiraan PNM, setelah saudara-saudari mendapat pengiraan mata kredit, di sini jumlah nilai mata semester semasa yang ditambah daripada semua kod khusus dibahagi dengan jumlah jam kredit semester semasa. Okey. Maksudnya nilai mata kredit yang saudara-saudari telah kira tadi, yang seperti ditunjukkan di dalam skrin, dibahagikan dengan jumlah jam kredit semester semasa. Bagaimana pula pengiraan HPNM, iaitu Himpunan Purata Nilai Mata? Bagi pengiraan Himpunan Mata Nilai Mata adalah diambil kira jumlah nilai mata pada setiap semester, bermaksud daripada semester 1 sehingga semester akhir, dibahagi dengan jumlah jam kredit daripada semester 1 sehingga semester akhir ataupun semester semasa. Setelah dibahagikan, maka saudara dan saudari akan mendapat HPNM, iaitu Himpunan Purata Nilai Mata kumulatif daripada semester 1 sehingga semester semasa. Para pelajar yang dihormati sekalian, seterusnya kita akan mengenali beberapa perkataan-perkataan baru yang mungkin baru pada para pelajar, iaitu yang terdapat pada slip peperiksaan yang akan diperolehi setelah peperiksaan tamat dan keputusan rasmi dikeluarkan. Pertama adalah JKP. JKP merupakan jam kredit pindah. Sekiranya para pelajar ada memohon untuk mendapatkan pindah kredit ataupun pengecualian kursus, dan setelah permohonan saudara-saudari dan para pelajar diluluskan oleh Jawatankuasa CTCE, maka jumlah jam kredit dan juga jam kredit pindah akan dipaparkan pada slip keputusan, di mana JKP membawa maksud jam kredit pindah, JMJKP membawa maksud jumlah jam kredit pindah, dan di bawahnya pula akan terdapat jumlah jam kredit tamat, di mana saudara-saudari perlu mengenali atau mengetahui program saudara-saudari pada ketika ini. Berapakah jumlah jam kredit tamat, dan perlu saudara-saudari tahu bahawa ini merupakan minimum jumlah jam kredit perlu dicapai oleh setiap pelajar dalam membolehkan para pelajar tamat dan mendapat keputusan lulus penuh dan dianugerahkan sijil ataupun sarjana muda. JMK pula merupakan jumlah kredit yang terdapat pada semester semasa. Sekiranya saudara-saudari ataupun para pelajar mengambil 16 jam kredit, maka total dan keseluruhannya akan dipaparkan di bahagian ini. JMKT pula merupakan jumlah keseluruhan jam kredit yang terkumpul daripada semester 1 sehingga semester semasa. Jadi, ini adalah perkara-perkara yang perlu para pelajar ambil maklum dan perlu peka setiap kali peperiksaan tamat dan keputusan keluar, di mana para pelajar perlu mengira setiap butiran yang terdapat pada slip keputusan dan memastikan betul agar keputusan saudara dan saudari terima adalah tepat dan betul. Sekiranya terdapat kesilapan dalam cetakan, mohon saudara atau saudari merujuk dengan penyelaras peperiksaan jabatan masing-masing untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga kiraan semula agar memastikan keputusan para pelajar terima adalah tepat. Sekian daripada saya. Semoga intipati yang saya berikan pada kali ini memberi manfaat kepada para pelajar dan membantu para pelajar
dalam membuat pengiraan penilaian dengan lebih tepat dan dapat membantu para pelajar dalam merancang, dalam mendapatkan keputusan yang lebih cemerlang. InsyaAllah. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang, dan para pelajar digalakkan untuk memasuki YouTube unit penilaian dan peperiksaan untuk mendapatkan info lebih lanjut dan dalam masa sama untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas dalam membantu para pelajar meneruskan kegemilangan dan kejayaan para pelajar di Politeknik Ungku Omar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Semoga maju jaya. Selamat datang dan wassalam.